Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FPR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan yang kalian lakukan pada hari ini dan hari seterusnya, insya-Allah. Okey, hari ini perkongsian ilmu solehah di page FTR Bidadari Solution hari yang ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah. Tajuk hari ini sangat-sangat menarik. Bagaimana kita sebagai manusia yang lemah, bagaimana kita nak memohon doa agar Allah tetapkan dan beri kita hidayah sehingga ke akhirnya, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom kongsikan Soleh punya link di page live hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey. Thank you yang sudi share dan kongsikan Soleh punya link FB live pada hari ini. Okey. Okey, jom kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, tajuk hari ni, bagaimanakah doa agar kita dikekalkan hidayah, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum tu kita mesti kena tahu kenapa kita perlu memohon dan amalkan doa untuk kekal hidayah. Sebabnya hati manusia ni sangat lemah. Hati manusia, iman manusia mudah berbolak-balik. Kejap naik, kejap turun. So bagaimana kita untuk memohon agar Allah tetapkan hati kita, Allah teguhkan hati kita di jalan dakwah, di jalan akidah Islam yang sebenarnya. Okey, so kita boleh amalkan doa seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau pesongkan hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya engkau yang maha penerima taubat, ya engkau Allah yang maha memberi hidayah kepada kami semua. So hati manusia ni Allah yang pegang. Kita tak ada upaya, tak akan bergerak walau sezarah hati manusia ni tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita sebagai manusia, sebagai hamba, hendaklah sentiasa setiap hari mengamalkan doa agar ditetapkan hidayah, agar diberikan hidayah sehingga ke akhirnya. Sebabnya hati manusia ni kejap-kejap dia boleh terpesong, kejap-kejap dia boleh berbolak-balik, dan kita kenalah selalu mengamalkan doa ini supaya Allah memelihara hati kita. Allah menjaga hati kita daripada terus melakukan perkara yang terlarang, daripada hati kita ni terus berbuat dosa. Dan hati kita ni, kalau kita berbuat dosa setiap hari, akan bertambah titik-titik hitam dalam hati kita. Adakah kita sedar? Dan kita memang takkan sedar. Dan kita, kalau kita nak Allah sentiasa jaga hati kita, Allah pelihara hati kita, kita nak bersihkan hati kita, selalulah amalkan segala perkara yang Allah suruh kita buat. Jaga amalan kita, jaga ibadah kita, selalu melakukan perkara-perkara sunat, selalu melakukan serta mencipta hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga connection kita dengan Allah. Jangan biarkan hati kita semakin jauh daripada Allah. Sebabnya bila hati kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tahulah rahmat Allah, rezeki Allah, nikmat Allah, kebahagiaan daripada Allah akan semakin menjauh daripada kita. So kita nak ke hidup kita bergelumang dengan dosa, semakin jauh daripada Allah, stres, buntu, tak tahu penyelesaiannya macam mana?
sebab kita tak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, Allah telah berfirman, "Fasta'inu bisabri wassalah." Mintalah pertolongan Allah dengan cara solat dan sabar. Kalau kita tak jaga 2S ni, bagaimanakah kita nak ditetapkan iman kita, ditetapkan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhir hayat kita? Sebab tu manusia tidak layak untuk judge sesiapa, aku masuk syurga, engkau masuk neraka. No, kita tak boleh cakap macam tu. Sebabnya ada hamba Allah ni, dia ingatkan dia seorang yang warak, dia seorang yang beriman, namun pada hujung-hujung kematiannya tiba-tiba Allah uji dia, tiba-tiba dia terlakukan dosa dan maksiat lalu terhumban ke dalam neraka. Sebab tu bila kita dekat dunia ni, kita jangan memperlekeh hidup orang lain. Kita tengok orang lain kehidupannya dekat dunia ni banyak buat dosa. Tak semestinya pengakhiran dia adalah seperti itu. Mungkin pada saat kematiannya, seorang pendosa itu sempat bertaubat, sempat meminta ampun kepada Allah dengan penuh sungguh-sungguh taubatan nasuha, air mata keinsafan, air mata keampunan, air mata penuh taubat. Itulah Allah ampunkan dia, lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga. So kita manusia, kita tak layak nak nilai orang. Kita tak layak nak cakap, nak nerakakan orang. Kita tak boleh nak cakap kita seorang masuk syurga, tak boleh. Sebabnya pengakhiran kita, kita tak tahu kita berakhir kehidupan kita nanti macam mana. Dan tugas kita pada hari ini adalah kita cuma meminta doa dengan Allah. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam aku masih memiliki hidayah-Mu. Ya Allah, matikan aku dalam aku masih mempunyai taufik dan hidayah-Mu. Sebab kita tak tahu hati manusia ni, jangan kita ingatkan pada permulaannya kita ni baik seumur, tak semestinya pengakhiran kita baik sehingga ke akhirnya. Sebabnya seseorang manusia ni pasti diuji. Seseorang manusia ni pasti akan mendapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sangat bertuah mereka yang terpilih ke syurga. Dan jangan kita mengutuk orang lain, jangan kita memfitnah orang lain. Sebab pengakhiran hidup kita tak semestinya apa yang kita ada sekarang ni. Sebab apa yang kita dapat sekarang ni hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita punya sekarang ni cumalah ujian Allah. Tak semestinya apa yang kita dapat ni akan kekal. Tetapi Allah jamin apa yang kekal untuk kita bawa ke hari akhirat kelak hanyalah amal jariah kita, pahala asbab kita menyebarkan ilmu bermanfaat. Dan juga doa anak soleh-solehah inilah yang menjamin pahalanya mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Sebab tu dekat dunia ni, didiklah anak kita supaya sentiasa mendoakan ibu bapanya, sentiasa amalkan doa kedua ibu bapa, sentiasa menyebarkan ilmu bermanfaat. Walaupun hanya sepotong ayat yang kita sebarkan, Allah telah menjamin untuk memberi kita pahala. Lebih-lebih lagi kalau kita ni hidup dekat dunia ni, kita berdakwah setiap hari kita posting status-status yang sangat membuka minda, makanan rohani kepada orang yang membaca. So itu adalah saham akhirat kita. Sebab tu hidup dekat dunia ni, jangan kita buang masa, jangan kita pandang remeh, tetapi pandanglah semua apa yang telah Allah titipkan kepada kita pada hari ini dengan penuh manfaat. Kita laksanakan segala perintah Allah ni dengan penuh tanggungjawab. Sebab amanah kita sebagai manusia, sebagai da'i, sebagai hamba takkan terputus hanya setakat ini. Tetapi hinggalah akhir hayat kita, kita tetap berbakti kepada orang sekeliling kita. Kita jaga nawaitu kita. Ya Allah, aku nak bantu orang lain untuk sama-sama berpimpin tangan ke syurga. Ya Allah, aku nak bantu sahabat aku yang mana sedang dalam ketandusan iman. Aku nak tarik tangan dia untuk sama-sama turn back to Allah. Sebab tu kita pada hari ini selalulah amalkan doa agar ditetapkan hidayah.
Sebab hidayah Allah ni boleh berlalu begitu sahaja. Hidayah Allah ni boleh ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita tak sedar. Sebab tu setiap hari lepas solat fardu amalkan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amalkan dalam doa kita, selalulah amalkan dan ajarkan anak-anak kita doa yang sama. Sebab kita nak Allah tetapkan hidayah, Allah beri kita supaya kita tetap dalam iman kita, kita tak terpesong, kita tak tersasar akidah kita sehingga merosakkan agama Islam. Tetapi ya Allah, jagalah supaya apa yang kami buat ni Engkau redha dan masukkanlah kami ke syurga tanpa azab, tanpa hisab sehinggalah ke akhirnya, insya-Allah. Dan hanya sekeping hati ni yang menentukan sama ada adakah kita ni kufur, adakah kita ni beriman, adakah kita ni bersyukur, dan adakah kita ni akan sentiasa berada di landasan yang benar. Sebabnya sekeping hati ni boleh terpesong, boleh tersesat andai kita tersalah arah. Sebab tu doa dengan Allah, minta doa sungguh-sungguh, ya Allah berikanlah taufik dan hidayah, ya Allah berikanlah aku ketetapan iman, ya Allah berikanlah aku pengakhiran yang baik, husnul khatimah, pengakhiran yang sangat dicemburui, yang sangat-sangat didambakan oleh ahli syurga, ya Allah izinkan ya Allah. So insya-Allah segala perkongsian Solehah hari ini, Solehah ingin anda dan kita semua, Solehah juga membuka mata, celik akal agar kita semua sentiasa berada di landasan yang benar. Sentiasalah upgrade diri, upgrade iman, upgrade amal kita. Selalulah menuntut ilmu agar diri kita ni sentiasa dalam cahaya ilahi, sentiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. So semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini. Solehah minta maaf kalau ada salah silap dari pihak Solehah. Segala yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang buruk itu semuanya daripada Solehah. InsyaAllah Solehah doakan agar anda semua merupakan ahli syurga, merupakan insan yang sentiasa bertakwa, beriman, dan sentiasa ditetapkan hidayah dan iman di dalam hati kita hingga ke akhirnya, hingga ke liang lahat, insya-Allah. Okey, amin ya Allah ya mujib. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.